Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini kita nak sambung tajuk kita minggu lepas, iaitu sunat abad dan sunat hayat. Minggu lepas bukan minggu lepas, sebelum cuti Aidiladha, saya hanya menyentuh kepada tajuk sunat abad. Hari ini kita nak fokuskan kepada sunat hayat dan sekali bagaimana kita nak melaksanakan tata cara sujud sahwi. Kita ulang semula apakah maksud sunat hayat. Sunat hayat adalah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya seperti doa iftitah. Berbeza dengan sunat abad, di mana sunat abad adalah amalan sunat yang sangat dituntut dan jika ditinggalkan, kita perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Oleh kerana sunat hayat banyak, maka hari ini saya akan kelaskan kepada dua, iaitu sunat hayat dari segi perbuatan dan sunat hayat dari segi bacaan. Baik, sunat hayat yang pertama adalah mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua kita lihat pada gambar itu adalah meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Maksudnya lepas awak dah niat, awak dah takbiratul ihram, awak meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Itu merupakan perbuatan sunat hayat. Dan perbuatan sunat hayat lagi yang seterusnya adalah melihat ke tempat sujud. Sunat hayat yang seterusnya adalah duduk iftirash ataupun duduk tawarruk. Selalunya duduk iftirash ini kita buat untuk solat tahiyat awal, dan duduk tawarruk adalah perbuatan sewaktu kita tahiyat akhir. Kemudian sunat hayat yang kelima adalah meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Dan perbuatan yang terakhir adalah memalingkan muka ke kanan, ke kiri ketika memberi salam. Ini pun perkara sunat hayat. Bukan perkara yang wajib kita buat. Kalau kita tak buat pun tidak menjadi masalah. Tapi seperti biasa yang saya kata tadi, bila kita tinggalkan perkara sunat, maka kita tergolong dalam golongan yang rugi. Benda ini senang, sangat senang untuk kita buat. Hanya memalingkan muka saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tamat sunat hayat dari segi perbuatan. Sekarang kita akan merujuk kepada sunat hayat dari segi bacaan. Yang pertama adalah melafazkan takbir intiqalat, iaitu Allahu Akbar, yang mengiringi setiap perbuatan dalam solat. Takbir intiqalat ini adalah takbir yang kita buat ketika perpindahan daripada rukun solat lain kepada satu rukun solat yang lain. Contoh daripada sujud, kita nak bangun duduk antara dua sujud, maka kita akan melafazkan takbir intiqalat Allahu Akbar. Seterusnya, sunat hayat yang lain adalah membaca isti'adzah, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah, dan menyebut amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca surah Yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Mari kita sama-sama dengar bagaimanakah bacaan doa iftitah. Doa iftitah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian yang keempat adalah membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Contoh, kita ada solat subuh,
Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, semua solat ada rakaat pertama dan kedua. Jadi dalam rakaat pertama dan yang kedua pastikan kita membaca surah lain. Kemudian yang kelima adalah menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Sunat hayat yang keenam adalah membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Apakah tasbih rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk, maksudnya dalam perlakuan kita i'tidal. Yang ke-8 adalah membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Mari kita tengok bagaimanakah doanya. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah selepas selawat ke atas Nabi semasa tasyahud akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dan yang ke-10 adalah memberi salam yang kedua. Ini termasuk dalam sunat hayat. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai dah bab sunat abaat dan sunat hayat. Sujud sahwi ini adalah perlakuan yang kita perlu lakukan bila kita tertinggal perkara sunat abaat. Jadi kita kena hafal bacaan sujud sahwi dahulu. Mari ikut saya, sama-sama kita baca. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Dan saya ingin memperingatkan, mungkin bacaan Rumi yang kita lihat ini adalah salah satu cara untuk kita mudah menghafal apa-apa bacaan. Tapi kita kena ingat, pastikan rujuk dulu bacaan dia dalam bahasa Arab. Kerana awak tengok betul-betul dalam ni, mungkin kita akan baca mungkin ini akan betul. Subhanamal la yanamu wala yashu. Mungkin kita akan baca yashu. Sebab itu kena rujuk dulu. Bagaimana? Ya, sin, ha, waw. Jadi bacaannya bukan yashu, dia yashu. Kalau yashu, ya, shin, waw, yashu. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana tata cara untuk kita melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, bila kita di akhir solat, kita nak duduk tahiyat akhir dah, maka kita tak perlu duduk tawarruk, hanya duduk iftirash, iaitu duduk seperti tahiyat awal. Dan kita ikut sedikit dan kita perlu membaca tahiyat akhir. Dah kita baca tahiyat akhir, barulah kita sujud. Dan sewaktu sujud itulah kita akan baca doa tadi, Subhana man la yanamu wala yashu. Dan bila kita bangun dari sujud, kita duduk antara dua sujud. Selepas kita duduk antara dua sujud, kita akan buat sujud yang kedua. Dan masih lagi kita akan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu.
Dan yang terakhir adalah kita akan duduk tawarruk dan tak perlu lagi untuk kita membaca tahiyat akhir sebab kita dah baca pada awal tadi. Lepas kita duduk tawarruk, berilah salam bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahaja cara untuk melaksanakan sujud sahwi. Ini part yang paling seronok adalah rumusan. Rumusannya, solat yang sempurna menjamin ibadah kita diterima Allah. Apa maksud sempurna? Bila kita melaksanakan segala perkara wajib, itulah semestinya. Kemudian melaksanakan perkara sunat di dalam solat, itu akan menjadikan solat kita sempurna. Dan kena ingat, solat merupakan ibadah ataupun amalan yang akan dihisap paling awal di akhirat kelak, yang paling utama. Jadi jangan tinggalkan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.